Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi kita sambung lagi perkongsian kita berkenaan dengan memahami makna ad-din iaitu kita masuk di bawah dia panggil kategori agama tonggak ataupun dia panggil tonggak agama yang tiga iaitu iman, Islam dan ihsan. Islam kita telah juga cara dah kita telah sudah diberi penjelasan berkenaan dengan Islam dan juga setiap rukun-rukun Islam yang 5. Jadi insya-Allah dan juga insya-Allah kita akan masuk pada iman dan berkenaan dengan definisi ataupun tarif iman kita telah kongsikan, dan malam ini insya-Allah kita akan masuk pada bab berkenaan dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Jadi yang kita perlu faham yang pertamanya, rukun iman yang 6 ini, rukun iman ini dia panggil rukun hakiki. Artinya kalau kita tidak mempercayai salah satu daripada rukun iman ini akan menyebabkan kufur. Itu maksud kata rukun iman ini adalah rukun yang hakiki. Berlainan dengan rukun Islam. Rukun Islam ni rukun yang tidak hakiki. Kata setengahnya yang majazi. Maksudnya kalau kita tidak mengerjakan salah satu daripada rukun Islam, maka kita masih belum lagi kufur. Tapi fasik. Manakala rukun iman ini, kalau kita tidak mempercayai salah satu daripada rukun iman yang 6, maka boleh menyebabkan kufur. Kerana atas maksud inilah rukun iman itu dinamakan rukun yang hakiki, rukun agama yang hakiki. Jadi malam-malam ini insya-Allah kita akan cuba tengok rukun iman yang 6 itu satu persatu sekadar yang sempatlah, masa lebih kurang 10 ataupun 12 minit ini. Yang pertama daripada 6 rukun iman tersebut ialah itu beriman dengan Allah. Amantu billah. Beriman dengan Allah, kata orangnya, kata kitanya percaya kepada Allah. Itu dia. Maka kalau kita semata-mata berpegang ataupun memahami setakat itu sahaja makna beriman kepada Allah, hanya sekadar beriman kepada Allah, maka rasanya tidak mantap lah. Lebih-lebih lagi bagi orang yang baru belajar dalam rukun iman, dari segi kefahamannya masih belum mantap. Jadi untuk memantapkan kefahaman, kita ambil maksud daripada kata percaya kepada Allah. Kita ambil faham daripada maksud percaya akan Allah, percaya dengan Allah Ta'ala ini. Kata amantu billah. Maka ulama meletakkan maksud kata beriman dengan Allah, percaya dengan Allah ini ialah kita mempercayai, kita menerima, hati kita menerima, hati kita mempercayai, hati kita mengakui bahawasanya ada satu zat yang bernama Allah yang wajib disembah, yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan yang patut dan layak dengan zatnya. Itu maksud
beriman kepada Allah ataupun percaya kepada Allah. Ulang sekali lagi. Maksud percaya ataupun beriman kepada Allah ini ialah kita mengaku di hati kita. Kita kita menerima dalam hati kita bahawasanya ada satu zat yang bernama Allah yang wajib disembah, yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan yang patut dan yang layak dengan zatnya. Lebih jelas. Itulah makna kata amantu billah, beriman dengan Allah. Kalau kita dapat faham kata setakat itu, maka lebih jelaslah kefahaman kita. Kalau setakat kita ambil faham dengan kata beriman dengan Allah ataupun percaya dengan Allah. Apa maksud dia percaya dengan Allah? Okey. Itu rukun iman yang pertama. Maka untuk lebih jelas perkara sebegini, boleh rujuk kepada kitab-kitab tauhid lah. Cari guru-guru tauhid, guru usuluddin untuk lebih jelas lagi, ambil penjelasan untuk lebih jelas lagi lah. Iaitu guru-guru usuluddin yang menjalani akidah ahli sunnah wal jamaah, tariq ada al-maturidiyah ataupun al-asy'ariyah. Okey, itu yang pertama. Rukun Islam yang keduanya beriman dengan malaikat. Katanya percaya dengan malaikat. Apa maksud percaya dengan malaikat? Kita nak tu. Maksud kata percaya kepada malaikat ini, yakni hati kita mukallaf ini mempercayai bahawa, menerima bahawa, mengaku bahawa adanya segala hamba Allah yang dijadikan daripada cahaya, yang bukan laki-laki dan bukan perempuan, yang tidak pernah derhaka kepada Allah. Itu dia. Adanya hamba Allah, yakni malaikat yang dijadikan daripada cahaya, yang bukan laki-laki dan perempuan, dan tidak pernah derhaka kepada Allah, serta tidak mempunyai segala sifat-sifat manusia. Itu dia. Itu maksud kata percaya kepada malaikat, yakni hati kita menerima, hati kita setuju, hati kita mengaku bahawasanya ada bagi Allah hambanya yang dijadikan daripada nur, yakni malaikat lah. Adanya bagi Allah itu malaikat yang dijadikan daripada cahaya, yang bukan laki-laki, yang bukan perempuan, yang tidak pernah derhaka kepada Allah, sentiasa taat, dan yang tidak mempunyai sifat-sifat manusia. Itu maksud kita beriman kepada malaikat. Itu dia. Itu lebih jelas. Ni orang kata beriman dengan malaikat. Lagu mana beriman dengan malaikat? Kita tak dapat menjawabnya. Apabila ditimbulkan persoalan sebegitu kepada kita, di situlah mungkin akan datang was-was daripada syaitan. Ya, awak mari was-was dalam hati kita, penyakit dalam hati kita, penyakit was-was. Kerana apa? Kerana kita sendiri pun tidak dapat memahami dengan sebaiknya. Itulah peluang daripada syaitan yang masuk dalam hati kita, mewaswaskan hati kita. Dan mungkin juga boleh memesongkan hati kita kepada kepahaman yang lain apabila kita tidak memahami maksud kata beriman dengan malaikat. Dia akan supaya percaya kepada dewa. Itu dia.
Nah, dia kegi suruh dia kegi percaya malaikat ni seperti manusia. Supaya yang digambarkan dalam filem-filem Inggris ataupun orang putih. Malaikat ni berupa manusia, hidup sama manusia. Bahkan ada setengah malaikat tu ada pasangan hidupnya. Sedangkan malaikat ini dia tidak bersifat manusia, dan yang pentingnya ia tidak ada nafsu sebagaimana manusia. Kerja dia hanya taat kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah derhaka. Dan dia ada tugas-tugas dia masing-masing. Kepalanya ada 10 orang dan dianya ramai. Dalam satu-satu masa, kata setengah ulama, 70,000 tawaf di Baitul Ma'mur. Sekali tawaf, kata setengah ulamanya, dalam satu-satu masa. Dan Baitul Ma'mur ni bagaimana diceritakan dalam kitab-kitab, duduknya bersetentangan dengan Baitillah di Mekah. Tu tengok ada cerita kitab-kitab tauhid lah. Tu dia. Jadi ramai malaikat ni. Hak duduk di kita saja berapa? Kiri kanan tu pada dah. Atas orang manusia tu kalau kita kata 2, tak apa dah. Tu baru hak duduk di tubuh kita. Tugas-tugas lain lagi menurunkan hujan. Tu dia. Menyampaikan ilham ataupun ilmu. Tu dia. Banyak lagi lah tugas malaikat ni nak menggambarkan bahawasanya malaikat ni banyak dan ramai. Jadi cukup setakat dulu, insya-Allah kita akan sambung rukun iman yang ketiga. Wallahu a'lam wa ilaihil marji' wal ma'ab.